Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Hazimah dan saya akan share chapter 1 iaitu berkaitan dengan Business and Environment. Definition of business is activity that buying and selling product or services using money or other tools to fulfill customer needs and wants at appropriate price, time and place to achieve profit, benefit and satisfaction. Apa-apa urusan yang berkaitan dengan jual beli adalah definisi kepada perniagaan. Tak kiralah amount yang dibeli itu sedikit ataupun besar. Contohnya, adik kita jual gula-gula kepada kawan dia. Walaupun harga tu 10 sen untuk gula-gula tu, itu masih dikira sebagai perniagaan kerana ia melibatkan aktiviti menjual dan membeli produk ataupun perkhidmatan. Okay, for business objective, it have 4 objectives. The first is profit, second is survival, third is growth, and the last is corporate social responsibility or CSR. Mana-mana individu yang mewujudkan perniagaan, objektifnya adalah untuk mendapat keuntungan. Untuk kira untung, jumlah hasil tolak dengan jumlah belanja. Hasil adalah apabila harga darab dengan kuantiti dan jumlah belanja pula adalah kos tetap tambah dengan kos berubah. Dan apabila jumlah hasil itu tolak dengan jumlah belanja, kita akan dapat untung. Contoh kira keuntungan, kita beli seunit baju harga RM10, tapi kita jual kepada customer RM20. Jadi, untung yang kita dapat adalah RM10. Objektif yang kedua adalah survival. Setiap perniagaan yang berada di pasaran semestinya objektifnya adalah untuk kekal di dalam pasaran dalam tempoh masa yang lama. Dan ini boleh dicapai dengan memastikan pengguna sedar dengan kewujudan produk, servis dan brand yang ingin ditonjolkan, yang ingin ditawarkan. Selalunya, untuk mengenal pasti sama ada perniagaan itu dapat survive di dalam pasaran adalah dalam tempoh 5 tahun yang pertama. Objektif perniagaan yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan. Sesebuah perniagaan perlu memastikan perniagaan yang diusahakan berkembang. Sesebuah perniagaan itu boleh berkembang apabila mereka tahu demand pelanggan, needs and wants pelanggan dan trend semasa. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial korporat adalah bermaksud pengurusan sesebuah organisasi itu dia membuat keputusan dalam membantu kebajikan masyarakat dan juga organisasi. CSR dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan imej organisasi tersebut. CSR boleh dilakukan kepada komuniti maupun kepada pekerja mereka sendiri. Bagi sesebuah organisasi, CSR yang boleh dilakukan untuk menyumbang kepada komuniti adalah dengan menyumbang kepada rumah anak yatim,
orang miskin dan sebagainya. Manakala untuk pekerja, salah satunya adalah dengan pembangunan pekerja dan juga penghargaan kepada mereka. Business objective ada 4, profit, survival, growth dan CSR. Okay. For the profit, setiap tahun ataupun setiap bulan sesebuah syarikat itu menginginkan peningkatan dalam keuntungannya. Dan yang kedua adalah survival. Dan berdasarkan gambar itu, sesebuah organisasi perlu survive ketika pandemik. Dan yang ketiga adalah growth, dan untuk mencapai sesuatu pertumbuhan, sesebuah organisasi itu perlu mempunyai idea, planning, strategi supaya dapat mencapai sukses yang diinginkan. Dan untuk corporate social responsibility, ia ada beberapa perkara yang berkaitan, iaitu goal, long term, sincerity, market, responsibility, ethics, sustainability and resources. Okay, for the next subtopic is type of business, which is sole proprietorship, partnership, cooperative and company. As for the company, it has two, which is private limited company and limited company. Contoh perniagaan untuk jenis perniagaan milikan tunggal adalah kedai runcit Ajisman. Untuk perkongsian, contohnya Klinik Wangsa Dr. Nadir Khan dan rakan-rakan. Untuk koperasi adalah Kedai Koop 1 Malaysia. Untuk syarikat private limited company adalah Syarikat Muda Osman Bookstore, Jason Dian Berhad, dan for limited company Berhad iaitu Nestle. Untuk milikan tunggal, owner ada satu, iaitu diri sendirilah. Dan modal dia boleh daripada diri dia sendiri atau dia ambil daripada saudara mara dia ataupun daripada pinjaman bank. Dan akta yang tertakluk kepada dia adalah Akta Perniagaan 1956. Dan untuk kaedah pengurusan, dia kena urus sendiri dan membuat keputusan peribadi. Dan laporan kewangan itu adalah untuk kegunaan sendiri. Untuk perkongsian, bilangan ahli ataupun owner adalah 2 hingga 20 orang. Dan sumber modal diambil daripada rakan kongsi ataupun pinjaman bank. Bagi akta yang terlibat adalah Akta Perniagaan 1956 dan Akta Perkongsian 1961. Jadi apabila perniagaan itu adalah perkongsian, dia ada perjanjian dia sendiri dengan rakan kongsi, sama ada segala keuntungan itu dibahagi 50-50 ataupun tertakluk kepada hitam putih lah. Okey, untuk kaedah pengurusan pula ialah bersama rakan kongsi dan keputusan itu dibuat bersama. Dan untuk laporan kewangan adalah untuk kegunaan sendiri dan juga rakan kongsi. Untuk koperasi, minimum adalah 100 orang dan sumber modal adalah daripada yuran ahli dan pinjaman bank. Akta yang terlibat adalah Akta Koperasi iaitu 1993. Dan kaedah pengurusannya adalah dengan latihan ahli dan keputusan ahli lembaga pengarah. Dan laporan kewangan adalah didedahkan kepada ahli sahaja. Untuk syarikat, ada 2, iaitu Syarikat Sendian Berhad dan Syarikat Berhad. Untuk Syarikat Sendian Berhad, ahli ada 2 hingga 50 orang.
Manakala untuk berhad 2 hingga dia tidak terhad kepada beberapa orang. Dan sumber modal adalah daripada pinjaman bank, daripada terbitan saham dan terbitan bond. Akta yang terlibat adalah Akta Syarikat 1965. Dan kaedah pengurusan adalah pengurus yang digaji dan keputusan ahli lembaga pengarah. Laporan kewangan adalah didedahkan kepada pelabur bagi sediaan berhad, dan bagi berhad didedahkan kepada pelabur dan kepada umum. That's all from me. Thank you.